Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada lecturer kita iaitu Dr. Siti Zanaria. Kami adalah kumpulan 8 yang terdiri daripada 7 orang ahli. Ahli-ahli kumpulan kami adalah Roland Lentap Ana Richards selaku ketua kumpulan, saya sendiri iaitu Tilana Ana Teyok, Marta Lem Erang, Nur Adila binti Afendi, Chong Ji Singh, Beklin Bungan Ana Jampi dan Hazikah Ilyana binti Zalazila. Kumpulan kami akan mempersembahkan sebuah video yang berkaitan dengan isu penggunaan plastik di Malaysia. Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim telah mewujudkan Pelan Hala 7 ke arah mencapai tahap sifar penggunaan plastik di negara ini. Mengikut pelan itu, Malaysia akan menghapuskan sepenuhnya penggunaan plastik pakai buang menjelang tahun 2030. Aktivis masyarakat Tan Sri Lee Lam Tee berkata, kejayaan pelan itu bergantung kepada sokongan pihak berkepentingan termasuk Kerajaan Persekutuan dan Negeri, pengeluar, pembekal, syarikat perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan dan orang ramai. Beliau juga yakin negara mampu mencapai sasaran awal daripada tahun 2030 sekiranya semua pihak memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Antara faktor penggunaan plastik adalah kurangnya kesedaran masyarakat terhadap kesan penggunaan plastik terhadap alam sekitar. Penggunaan plastik dalam kalangan masyarakat kita masih lagi berluasa sehingga kini, walaupun telah banyak kempen dan program kesedaran yang telah dijalankan. Namun sayangnya, masyarakat masih tetap menggunakan plastik dengan alasan memudahkan kerja mereka, tanpa sedar akan kesan penggunaan plastik terhadap alam sekitar yang mengalami masa lama untuk terurai di muka bumi. Dengan slogan, rakyat Malaysia dan plastik berpisah tiada, jelas mencerminkan bahawa masyarakat kita masih lagi bergantung hampir 99% terhadap penggunaan plastik walaupun dasar dan kempen kesedaran telah dijalankan. Contohnya, tiada penggunaan sebarang plastik di kedai makanan seperti straw minuman, namun hal demikian hanya dilakukan oleh di beberapa buah kedai sahaja. Selain itu, faktor penggunaan plastik juga adalah plastik menjadi keperluan dalam kehidupan manusia. Plastik yang memiliki pelbagai fungsi dalam kehidupan manusia telah memenuhi keperluan serta kehendak manusia. Segala urusan harian, termasuklah isi rumah, amatlah bergantung terhadap penggunaan plastik. Tanpa kita sedari, setiap isi rumah di Malaysia sudah tentu memiliki bilangan plastik yang banyak, iaitu hasil daripada barangan yang dibeli di kedai dan seterusnya digunakan untuk tujuan lain, misalnya untuk membuang sampah. Hal ini telah menyatakan bahawa plastik yang bersifat seberguna terhadap manusia menjadikan isu plastik di negara kita semakin sukar untuk dikawal sehingga menjejaskan keharmonian alam sekitar. Faktor seterusnya ialah kos plastik yang murah dengan kuantiti yang banyak. Oleh hal yang demikian, peniaga lebih memilih untuk membungkus barangan pelanggan menggunakan beg plastik berbanding beg eko yang mesra alam. Hal ini kerana peniaga tidak mahu menanggung kerugian. Hasil jualan plastik boleh mencecah sehingga ratus ribuan ringgit kerana melalui pemerhatian ramai yang membeli plastik setiap hari. Faktor penggunaan plastik telah dikenal pasti kerana ia mudah didapati di pasaran. Plastik boleh ditemui di mana-mana kedai runcit ataupun pasar raya. Bukan sahaja di kedai fizikal, malah boleh dibeli secara atas talian. Memandangkan perniagaan makanan semakin meningkat, begitu juga dengan pembungkusan parsel. Hampir semua industri memerlukan plastik. Memandangkan plastik adalah produk kalis air yang sangat murah dan boleh melindungi barangan pelanggan. Sekiranya anda pernah membeli barangan secara atas talian, pasti anda dapat melihat cara pembungkusan parsel yang dihantar ke rumah anda. Begitu juga di kedai makanan dan kedai runcit. Pasti mereka menggunakan plastik untuk membungkus barangan pelanggan. Hal ini membuktikan bahawa plastik mudah didapati. Antara kesan penggunaan plastik ialah menjejaskan kesihatan manusia.
Hal ini dikatakan demikian kerana harganya yang murah serendah RM2 menyebabkan pengguna gairah membeli alat permainan dan bekas makanan diperbuat daripada plastik yang banyak dijual di kedai serba kena. Bagaimanapun, ramai tidak menyedari kesan negatif ke atas kesihatan menanti pengguna jika ia digunakan secara berterusan dan tanpa pemantauan, terutama untuk bayi serta kanak-kanak. Kebanyakan produk itu lazimnya diperbuat daripada bahan kimia tambahan dikenali sebagai platelets yang antara lain boleh mengganggu sistem hati, buah pinggang, paru-paru dan sistem pembiakan. Selain itu, kesan penggunaan plastik ialah menjejaskan muka bumi. Hal ini dikatakan demikian kerana plastik mengambil masa yang lama untuk terurai secara semula jadi. Bergantung kepada komposisi dan struktur kimianya, ada jenis plastik yang mengambil masa sehingga 400 tahun untuk terurai. Walaupun secara dasarnya, plastik boleh dikita semula, apabila dibebani dengan pelbagai kos tambahan seperti pengumpulan dan pembersihan, proses ini tidak menjadi keutamaan industri. Dikatakan hanya 9% plastik dikita semula daripada 6.3 bilion tan plastik yang dihasilkan di seluruh dunia sejak mula diperkenalkan pada 1950-an. Lebih memburukkan keadaan, setiap tahun dianggarkan sehingga 8 juta tan metrik sisa plastik memasuki sistem perairan dunia dan berakhir di lautan. Terdapat banyak kesan daripada penggunaan plastik. Antaranya ialah terhadap haiwan laut dan alam sekitar. Hasil perangkaan global mendapati bahawa 5 trilion beg plastik digunakan setiap tahun dan 13 juta tan daripadanya dibuang ke laut. Manakala dianggalkan 1 juta botol beg plastik dibeli setiap minit dan 100,000 hidupan laut terbunuh disebabkan plastik pada setiap tahun. Di Malaysia sendiri, dianggarkan secara purata sebanyak 9 bilion plastik digunakan oleh rakyat Malaysia pada setiap tahun dan sebahagian besarnya juga berakhir di lautan. Praktikal plastik ini bukan sahaja bahaya secara langsung apabila dimakan oleh haiwan di lautan. Sebaliknya, bahan kimia yang terdapat dalam plastik juga akan menyerap ke dalam tisu haiwan berkenaan. Keadaan ini pastinya akan memberi ancaman yang besar kepada kelangsungan hidupan marin dan kesihatan manusia apabila memakan sumber makanan laut yang dicemari oleh mikroplastik dan nanoplastik. Partikel kecil plastik yang kekal di dalam lautan selama berabad ini bukan sahaja mengancam hidupan marin, sebaliknya turut mencemarkan keseluruhan ekosistem marin sekaligus mengganggu gugat serta merencatkan sistem rangkaian makanan di lautan. Sebagai contoh, penyu, haiwan ini memakan rumpai laut. Plastik yang seakan rumpai laut berbentuk licin dan lembut menarik minat perhatian penyu untuk memakan plastik tersebut. Sebagaimana kita tahu, plastik tidak dapat dihadam dengan mudah jika masuk ke dalam sistem pencernaan haiwan dan tidak mudah untuk reput. Oleh itu, kebanyakan penyu yang makan plastik mati kerana sistem pencernaan mereka tersumbat. Dengan itu, pembiakan haiwan tersebut terancam. Isu pencemaran plastik bukan sahaja menghantui rakyat Malaysia, tetapi meliputi di peringkat global kerana ia bagaikan musuh kepada alam sekitar. Masyarakat kini bergantung kepada penggunaan plastik sekaligus menyebabkan ia sukar dikawal sehingga berlaku pencemaran. Bahkan penggunaan plastik yang berluasa menyebabkan orang ramai tidak menghargainya sehingga ia dibuang di merata-rata tempat.
Sebagai contoh kesan alam sekitar, pembuangan sampah ke dalam laluan air seperti longkang dan anak sungai juga menimbulkan masalah banjir atau memburukkan lagi keadaan banjir di sesuatu kawasan disebabkan longkang-longkang atau anak sungai yang mengalir keluar di kawasan itu tersumbat oleh sampah sarap. Penggunaan plastik dapat diatasi dengan konsep Jerry. Yang pertama, intelek. Kita haruslah menggunakan beg ekonomi yang boleh digunakan semula semasa membeli barangan di kedai. Yang kedua, emosi. Kita haruslah mempunyai disiplin diri yang tinggi dengan menggunakan penggunaan plastik secara berkurangan dalam kegiatan harian seperti membuang sampah dan asingkan sampah ke dalam tong kita semula. Dari segi rohani, setiap agama menyeru agar menjaga alam sekitar serta tidak melakukan keburukan kepada alam. Oleh itu, kita haruslah mematuhi ajaran agama dengan tidak membuang plastik ke dalam sungai atau longkang. Dari segi jasmani, kita haruslah melakukan gotong royong untuk membersihkan kawasan rumah agar tidak membawa penyakit berbahaya seperti demam denggi. Sekian saja dari kumpulan 8. Kami ingin memohon maaf jika tersilap kata dan mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengar pemandangan kami.